Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk kita terus membicarakan tadabbur berdasarkan Al-Aisar. Sudah pasti kita mahu memahami Al-Quran dengan panduan yang jelas. Ada banyak sangat tafsir yang harapnya kita dapat merujuk, tetapi untuk kali ini kita mulakan dahulu dengan tafsir Al-Aisar ini, kerana harapannya adalah tafsir ini dia satu, mudah untuk difahami, yang keduanya ianya ringkas, dan sekiranya untuk mendalami lagi, insya-Allah kita lanjutkan lagi dengan merujuk kepada tafsir-tafsir yang lebih jelas, panjang lah, antaranya seperti Tabari yang menjadi rujukan asas kita, ataupun Al-Qurtubi. Dan sudah pasti kalau kita menjadikan comparison antara semua tafsir-tafsir itu, banyaklah perbincangan-perbincangan, terutama kalau kita cakap tentang ayat yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ala kulli hal, kita nak melihat dahulu daripada Al-Aisar, dan kemudian ada masa kalian berkelapangan untuk belajar dengan guru yang lebih alim, dengan sesiapa, pergilah, mudah-mudahan kita dapat lagi pencerahan demi pencerahan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita bicarakan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan lanjutkan pula pada ayat 233 sampailah ayat 235. Ini merupakan ayat yang akan menjadi perhatian kepada kita pada hari ini, insya-Allah. Justru hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca ayat 223 hingga ayat 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita selesai membaca bersama-sama ayat yang menjadi panduan kepada kita pada hari ini, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 233 hinggalah ayat 235. Adapun ayat yang kita bicarakan pada hari ini banyak yang terkait dengan hukum hakam perkahwinan. Ala kulli hal, kita sentuh berdasarkan pemahaman yang dinukilkan daripada Al-Aisar. Adapun perbincangan yang kalian perlu lihat lebih lanjut berdasarkan hukum fiqih, itu perlulah merujuk pula kepada mereka yang ahli agar kita tidaklah tersalah mengambil panduan. Apatah lagi bila kita berkata dalam keadaan kondisi kita di Malaysia ini, kita bermazhab Imam Syafi'i, jadi hendaklah kita kembali kepada rujukan kita yang mu'tabar. Adapun Al-Aisar, kita membicarakan dalam kerangka pemahaman yang dinukilkan daripada ulama ini. Mudah-mudahan kita mendapat panduan secara general berdasarkan Al-Quran, panduan tadabbur kita daripada Al-Aisar, insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan perbincangan kita daripada surah Al-Baqarah ini pada ayat 233. Kalau kalian lihat di skrin, ayat 233 panjang penjelasannya itu, ya, ada sekitar 1, 2 dan ada 2 slide untuk menjelaskan tentang ayat yang akan kita bicarakan ini. Justru daripada 2 slide ini, secara ringkasnya saya bahagikan ia kepada 7 poin. Apakah 7 poin itu? Jom kita telusurinya bersama-sama untuk kali ini. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang ayah kerana anaknya. Dan waris pun berkewajipan demikian. Adapun apabila keduanya ingin menyapih, iaitu memisahkan daripada penyusuan sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, ini yang kita bicarakan. Ada 7 perkara yang dapat kita berikan highlight. Kalau dalam Aisar itu panjang untuk kita jelaskan, dan kita bahagikan pembahagiannya itu kepada 7 bahagian. Apakah perkara yang boleh kita berikan perhatian apabila kita melihat daripada Al-Aisar? Yang pertama,
dalam Aisar menyebut dalam rangka menjelaskan hukum-hukum perceraian, Allah Ta'ala menyebutkan hukum-hukum persusuan. Dan kerana terkadang seorang perempuan, saya tunjukkan skrin balik kerana terkadang seorang perempuan diceraikan dalam keadaan hamil dengan firman-Nya wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Dan yakni wajib bagi ibu yang diceraikan untuk menyusui anaknya 2 tahun penuh jika dia dan ayah sang bayi ingin menyempurnakan penyusuan. Dalam konteks ini pemahaman yang dinukilkan oleh mufassir ini iaitu Syekh Abu Bakar, dia menukilkan kerana ada berbagai pendapat di sini, tetapi kita ambil pendapat yang telah kita susun di sini, iaitu yang pertama ianya terkait dengan ayat yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu bercakap tentang talak. Maka bagi mereka yang sudah bercerai, ada anak pula, ada anak, dan anak itu masih lagi kecil, bayi. Maka bagi anak yang kecil ini, keadaan mereka, bagi si ibu perlulah susukan anak itu, susukan anak itu, sempurnakan susuan itu. Itu yang pertama yang terkait dengan ayat ini, dia terkait dengan penyusuan. Baik, yang kedua, kalau kita lanjutkan lagi, dan wajib bagi ayah untuk memberi nafkah. Kalau kita lihat di skrin sekarang ini, kita perlahan-lahan lah sikit ya. Dan wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah bagi yang menyusui berupa makanan, minuman dan pakaian dengan ma'ruf jika memiliki harta sesuai dengan kondisi ekonominya, kaya atau miskin, kerana Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan yang telah diberikannya. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang di luar batasan, termasuklah terhadap si ayah. Ayah, maka bagi ayah adanya kewajipan untuk terus memberikan nafkah. Ini bercakap tentang talak raj'i. Adapun ada beberapa lagi tu tentang talak ba'in dan sebagainya. Itu panjang lagi perbincangan yang akan kita bincangkan. Namun begitu, kalau kita lihat bagi ayah, sama ada yang tidak bercerai ataupun yang bercerai, maka kewajipan ayah masih lagi perlu memberikan nafkah. Dan bagi yang menyusui itu, bagi ibu yang menyusui itu, baik daripada makanan, minuman dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf, dan masih lagi perlu keperluan bagi seorang ayah mengikut kemampuan lah, jangan pula di luar kemampuan. Baik, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, kalau kita lihat yang ketiga, kemudian Allah Ta'ala memperingatkan bahawasanya seorang ibu tidak boleh menderita kerana anaknya dengan dilarang menyusuinya. Seorang ibu tak boleh dihalang menderita, menyebabkan ibu menderita kerana dihalang untuk menyusuinya. Ialah mak ayah dah bercerai, ayah kata dah bercerai, anak biar dengan aku, kau pergilah dengan mana-mana lelaki yang kau suka. Marah sangat kan. Lepas tu anak tu tak payah kau nak sibuk-sibuk susu kan. Maka tak boleh lah macam tu. Seorang ayah tidak boleh menyusahkan si ibu dengan memisahkan anaknya itu, kerana ada banyak bacaan jugalah kalau kita lihat apa kesan bagi si ibu yang setelah melahirkan anak tetapi tidak menyusukan anaknya itu. Kesannya pada anak dan boleh jadi kesan pada ibu sendiri kan. Itu yang pertama. Atau dibuat tidak mahu menyusui anaknya sedangkan dia tidak menginginkan hal itu, atau itu yang cakap tentang tidak mahu, tidak diberikan hak untuk menyusukan anaknya itu. Dan ataupun memaksa pula dia menyusukan anaknya itu. Ada juga ibu yang tak mampu untuk menyusukan anak, maka dipaksa pula. Ataupun tidak diberi nafkah sebagai imbalan menyusui, atau dia disusahkan dalam pemberian belanja. Tak boleh pula seorang ayah menyusahkan ibu yang sudah bertanggungjawab menyusukan anaknya itu.
So itu yang ketiga yang terkait dengan perbincangan kita dalam Aisar ini. Baik, yang ketiga yang terkait dalam perbincangan kita, ini sebenarnya perbincangan yang panjang, tetapi kita memadai untuk kita memahami apa yang dinukilkan daripada Al-Aisar ini dahulu. Yang seterusnya, ibu tak bolehlah disengsarakan. Dengan cara sama ada dilarang ibu untuk menyusui anak itu, kan, ataupun ditahan nafkah ibu itu, kan, walaupun sudah bercerai. Dalam keadaan sudah bercerai, kalau belum bercerai apatah lagi, kan, dalam sudah bercerai pun jangan sampai disusahkan ibu itu. Itu yang ketiga. Masya Allah. Yang keempat, kalau kita lihat perbincangannya, begitu pula seorang ayah tidak boleh disengsarakan dengan memaksanya menyusukan anaknya pada ibunya sedangkan dia telah diceraikannya, juga tidak dituntut dengan biaya besar yang dia tidak mampu. Ni ayah pun janganlah paksa untuk menyusukan anaknya pada ibunya. Maksudnya kalau ibu tu memang dah tak nak menyusukan, janganlah paksa lagi ayah tu. Kau kena paksa juga isteri kau, kan? Kerana ada jalan lain. Ini yang dibincangkan pada ayat ini. Nanti kita akan sampai pada perbincangan itu. Ataupun si ayah disusahkan pula dengan disuruh memberi belanja yang luar biasa, disuruh memberi belanja yang dia sendiri dalam keadaan dia pun tak mampu untuk memberikan belanja itu. Janganlah sampai macam tu pula, kan. Awak dah ceraikan saya susukan anak ni, dan awak kena bagi dengan saya 1,000 sebulan, dan padahal suami tu kerja gaji 1,000 je sebulan, nak bagi apa? Itu contoh lah, kan. So yang keempat, ayah pun jangan disusahkan juga. So poin dia adalah setelah berpisah ataupun bila mendapat anak, ayah dan ibu ada banyak tanggungjawab, tetapi janganlah sampai disusah-susahkan. Memang dah susah, tapi jangan sampai disusah-susahkan lagi. Baik, itu yang keempat. Dan adapun yang kelima, kewajipan waris. Kita lihat sekejap. Dan kewajipan waris iaitu bayi itu sendiri jika dia memiliki harta, dan jika dia tidak mempunyai harta maka kewajipannya ditanggung oleh ahli waris-waris yang paling dekat, maksudnya upah penyusuan menjadi tanggungjawab mereka. Ini yang kelima yang terkait dengan anak tu pula. Yang kelima dan keenam nanti kita akan tuliskan sekali. Yang keenam, jika anak tidak memiliki harta juga asabah, maka wajib bagi si ibu untuk menyusuinya secara percuma kerana dia adalah orang yang paling dekat dengan anaknya. Ini yang terkait dengan upah lah, terkait dengan upah. Upah bagi si ibu itu, sekiranya ayah dah tak mampu, maka waris, sama ada anak itu dia mempunyai harta warisan, maka anak itu bolehlah digunakan hartanya untuk digunakan kepada ibunya itu. Ataupun bercakap tentang ada ahli keluarga, maka ahli keluarga yang lain perlu bertanggungjawab, Dalam Al-Qurtubi menyebut Baitul Mal perlu bertanggungjawab. Ini cakap tentang anak itu ada asabah dan sebagainya. Maka semuanya ini, kalau si ayah tak mampu, maka yang inilah yang akan bertanggungjawab untuk memberikan ini waris, ahli waris. Maka mereka bertanggungjawab untuk memberikan upah kepada isteri si ibu tadi. Adapun kalau memang semua orang tak mampu, maka si ibu dia perlulah memberi susu kepada anak itu secara percuma.
memanglah percuma je kan. Tak, bukan percuma je kan. Maksudnya kalau ikutkan itulah tanggungjawab seorang ibu, tetapi betapa Islam menjaga, agama ini menjaga hak seorang ibu. Tapi kalau dah sampai tahap macam ni dah tak boleh juga kan, kerana bila ibu menyusukan apa semua tu, dia menyebabkan dia mungkin tak boleh nak bekerja dan sebagainya, dia perlu kepada nafkah dan sebagainya. So bila si ibu dalam keadaan semua orang tak mampu, maka wajarlah seorang ibu memberi susu kepada anaknya dan secara percuma lah, tidaklah diminta upah dan sebagainya. Baik, ini bercakap tentang ibu itu sendiri. Nanti kalau kita lihat ada juga dibenarkan tentang ibu susuan, dan itu tentang ibu susuan pula lah kan. So itu sampai yang keenam. So Masya Allah tabarakallah, kalau kita lihat bagaimana dalam Islam, dalam agama ini, bagi ayah dan ibu yang sudah bercerai, kemudian mempunyai anak, dan masih lagi diberikan perhatian bagaimana untuk menguruskan keluarga ini. Itu yang keenam. Adapun yang ketujuh, ayat ini membicarakan, bila kita lihat dari perbincangan Al-Aisar, Allah menyebutkan dua keringanan dalam menyusui. Dua keringanan pada ayat ini. Yang pertama, jika kedua orang tua ingin menyapih atau memisahkan susuan anak sebelum mencapai usia 2 tahun, maka hal itu diperbolehkan bagi keduanya setelah bermesyuarat dan memfikirkan maslahah bagi anak dari penyapihan dini ini. Maksudnya penyapihan awal, kalau dipisahkan awal, apa dia punya kesan dan apakah kebaikan, apakah perkara yang boleh dimesyuaratkanlah perkara tersebut, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Baik, itu yang pertama kan. Tidak salah kan sekiranya mahu dihentikan lebih awal sebelum 2 tahun, asalkan kena berbincang dengan baik. Yang kedua, jika si ayah ingin mencari ibu susu bagi anaknya selain ibu kandungnya, dia boleh melakukan hal itu jika sang ibu rela terhadapnya. Dan ibu kata, aku dah tak mampu, aku tak boleh lah nak susukan anak ni, dan kau nak sangat, kau carilah ibu lain, bagilah dia menyusu dengan ibu lain. Dan maka dibolehkan untuk mencari ibu susuan yang lain bagi anak itu. Wa in aradatum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Dan dengan syarat dia memberikan bayaran lah kepada ibu susuan itu, yang telah disepakati secara logik dan wajar dengan ma'ruf tanpa menzalimi dan menunda dalam memberikan upahnya. So ini yang ketujuh, berkait dengan keringanan yang diberikan. Dan dalam hal ini masih lagi diberikan keringanan, iaitu bercakap tentang tempoh. Boleh jadi tempoh itu tak sampai 2 tahun, boleh jadi ia kurang daripada 2 tahun. Sebab apa? Sebab bila dimesyuaratkan lah, bila dibincangkan dan melihat tentang keperluan anak itu sesuai ke tak sesuai. Kemudian boleh juga mencari ibu susuan bagi anak itu setelah dimesyuaratkan, dan dengan syarat upah kena bagilah kepada ibu susuan itu mengikut cara yang ataupun mengikut keadaan yang sudah dibincangkan. So ini adalah bagaimana menguruskan anak yang perlu diuruskanlah, terutamanya bagi ibu ayah yang bercerai. Adapun ibu ayah yang tak bercerai pun dibincangkan juga dalam ayat ini oleh ulama, tentang boleh diambil ini sebagai satu panduan kan, bagaimana untuk menguruskan anak walaupun tidak bercerai kan. Walaupun dalam konteks ini dibincangkan oleh tafsir ini tentang perceraian, tetapi masih lagi kita melihat dalam keadaan yang lain juga ada dibincangkan tentang dalam keadaan yang biasa. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 7 poin yang dapat kita fahami berdasarkan ayat 233 yang kita sudah bincangkan sebentar tadi. Alhamdulillah. Dan yang menariknya, kalian akan lihat pada hujung-hujung ayat, dan ini poin tambahan, dan hujung ayat kita akan lihat bagaimana Allah suruh untuk bertakwa. And again,
dalam menguruskan keluarga, dan memang perlu diuruskan dengan takwa, kerana takwa inilah yang menyebabkan kita tahu untuk menjauhkan diri daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala yang Allah suruh, dan kita mengerti bahawa kita sentiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. CCTV Allah Subhanahu wa taala, bahasa mudahlah, CCTV itu yang tidak pernah terlepas daripada pandangan, daripada pemerhatiannya. So kena beringat-ingatlah kan, dalam menguruskan keluarga ini, ia bukan satu perkara yang boleh dibawa main-main. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perbincangan kita yang terkait dengan ayat 233 ini. Baik, kita nak lanjutkan daripada 233 ini. Apakah perkataan yang menjadi highlight kepada kita pada hari ini? Perkataannya adalah radha'a itu penyusuan. Wal walidatu yurdi'na. Kemudian ar-radha'ah itu cakap tentang penyusuan. Nanti kalau cakap tentang hukum radha'ah, apa benda pula ni? Hukum penyusuan. So itu adalah pelajaran ayat untuk perkataan untuk kita pada hari ini. Kita nak lanjutkan kepada apakah pelajaran ayat. Berdasarkan Al-Aisar, ini adalah 5 pelajarannya. Yang pertama, kewajipan bagi si ibu menyusui anaknya pada susuan pertama. Jika dia diceraikan, ataupun bagi si ibu perlu menyusukan dalam tempoh yang penuh, dan jika dia tidak diceraikan. Itu antara yang dinukilkan oleh Al-Aisar. Itu yang pertama. Maksudnya perlu beri perhatianlah kepada ibu bahawa anak itu perlu disusukan. Itu yang pertama. Yang kedua, keterangan batasan yang paling lama untuk penyusuan iaitu 2 tahun penuh. Dan ada lagi dibincangkan tentang 2 tahun penuh itu, adakah 2 tahun 24 bulan itu, ataupun ada lebih lagi. Itu dibincangkan pula dalam perbincangan mazhab. Ala kulli hal, kita lihat dahulu secara umumnya perbincangannya adalah 2 tahun. Sebab itu, tambah itu, kerana itu lebih dari 2 tahun tidak dianggap sesuai syariat, kerana dia juga melibatkan kepada hukum hakam yang lain. Misalnya kalau cakap tentang ibu susuan, ibu susuan itu dikira ketika mana anak itu dalam tempoh 2 tahun. Tapi kalau anak itu 3 tahun, anak itu 4 tahun, menyusu pula dengan mak saudara dia, kan, mak saudara baru lepas bersalin, tumpang sekali, kan, adakah itu dianggap sebagai anak susuan? Tak. Dalam konteks ini dia bercakap tentang dia hanya dalam tempoh 2 tahun itu. Baik, itu yang dibincangkan dalam tafsir ini. Ada nota kakinya lah, ada dibincangkan. Yang ketiga, bolehnya mengambil upah dalam menyusui. Hukum mengambil upah dibolehkan bagi orang yang menyusukan. Yang keempat, kewajipan para kerabat memberikan nafkah satu sama lain dalam kondisi fakir. Dalam kondisi fakir, maka kaum kerabat kena ambil cakna lah. Janganlah tengok ahli keluarga kita ni susah, anaknya tak dapat menyusu lagi, lantak engkau lah. Jangan macam tu, kan. Kena ada rasa tanggungjawab. Betapa agama ini membawa kita ke bertanggungjawab bersama-sama untuk memerhatikan keluarga engkau lah, keluarga aku kah? Tak. Keluarga engkau, keluarga aku, apatah lagi cakap tentang kita adik-beradik, saudara mara. Kena ambil tahu perkara ini. Ini banyak yang berlakunya, engkau, aku, nafsi. Jangan begitu. Yang kelima, boleh bagi si ayah mengambil ibu susu untuk anaknya selain daripada ibu kandungnya. Itu dalam kondisi mahu mengambil ibu susuan atau ibu susuan lah, maka dibolehkan. Maka itulah pelajaran yang dapat kita ambil daripada Al-Aisar sendiri. Ada 5 perkara yang boleh menjadi panduan kepada kita bersama-sama. Alhamdulillah. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu daripada ayat 233. Kita nak lanjutkan pada ayat 234 sampai ayat 235. Baik.
pada ayat 234 sampailah ayat 235 ini, sekurang-kurangnya ada 9 poin yang dapat kita catatkan. Saya bahagikan kepada 9 poin ini supaya mudah kita nak faham. Sebenarnya panjang perbincangannya, tapi kita nak faham poin-poin ini. Macam tadi ada 7 poin, harapnya membantu kalian untuk memahami ayat 233, dan ini ada 9 lagi poin untuk kita memahami ayat 234 dan juga ayat 235. Jom kita terus kepada ayat 234 dan 235 ini. Baik, ayat 234 dan 235. Minta maaf lah tuan-puan ya. Saya ni kat depan laptop, semua benda saya nak kena tengok dekat skrin, saya kena tengok, and dekat monitor yang satu lagi saya kena tengok, and saya nak kena tulis pula dekat sini. Kemudian saya nak kena rujuk juga kepada kitab ini. Jadi mata saya tu dia ke mana-mana kan. Jadi kalian janganlah rasa saya tak berbicara dengan kalian. Saya masih lagi berbicara dengan kalian, tapi dalam masa sama saya kena rujuk sana rujuk sini. Maka itulah mata kadang tak fokus kepada skrin ni semata-mata. Boleh insya-Allah ya, tak ada masalah kot. Baik. Mohon maaflah kalau ada yang merasa kenapa tak pandang skrin dan sebagainya. Ada juga yang macam tu kan. Tak apalah. Harapnya fahamlah insya-Allah. Baik, kita lanjutkan. Seterusnya seterusnya pada ayat 234. Ayat 234, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, dan hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Dan kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa baginya, iaitu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini masuk pula kepada hukum bagi wanita yang meninggal suaminya kan. In fact ada juga yang bicarakan tentang kandungan dan sebagainya, tapi kalau kita lihat di sini dibincangkan tentang orang yang kematian suami. Baik, mari kita lihat apakah yang dibincangkan. Yang pertama, konteks dalam kedua ayat ini, iaitu ayat 234 dan 235, ia masih lagi berkisar tentang penjelasan hukum-hukum perceraian, iddah dan juga nafkah. Dan pada ayat 234 yang kita sedang bicarakan ini, terdapat keterangan bahawa perempuan yang ditinggal mati suaminya, maksudnya kematian suami, wajib menunggu 4 bulan 10 hari jika dia wanita merdeka, ataupun setengah masa, maksudnya setengah daripada 4 bulan 10 hari itu jika dia adalah seorang hamba. So ini adalah bercakap tentang tempoh iddah bagi orang yang kematian suami. So yang pertama dapat kita highlightkan pada ayat 234, iaitu tempoh iddah bagi orang yang kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari. Adapun hamba adalah separuh daripadanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lanjutkan lagi perbincangan ayat ini, dia tidak diperkenankan berhias, memakai wangi-wangian, juga menerima lamaran pada saat itu jika habis masa iddahnya yang telah tersurat dalam ayat di atas, kecuali jika dia hamil, maka batas iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya 10 hari. Maka dia menjadikan 4 bulan 10 hari sebagai masa iddahnya, dan jika tidak, maka dia menjadikan kelahiran anaknya sebagai masa iddahnya. Apa yang disepakati jumhur ulama, iaitu melahirkan anak berdasarkan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Ini dalam ayat yang lain adalah dalam surah At-Talaq. Ini bercakap tentang tempoh iddah, termasuklah bagi wanita yang bersalin. Ada yang bicarakan tentang tempohnya begitu, tetapi dalam perbincangan ayat surah At-Talaq tadi, maksudnya seorang wanita yang hamil, maka kalau diceraikan dalam tempoh hamil itu, maka tempoh iddahnya adalah
selama mana dia bersalin sehinggalah dia melahirkan anak itu. Itu tempoh iddah bagi wanita yang diceraikan ketika mana dalam keadaan hamil. Dan ada pun kalau kita lihat pada poin yang kedua ayat ini, ia bercakap tentang larangan berhias. Yang kedua adanya larangan untuk berhias, adanya larangan untuk memakai wangi-wangian, pakai wangian, ataupun adanya juga larangan untuk terima lamaran. Maka dalam tempoh iddah ini, semua ini tidaklah dibenarkan bagi seorang wanita yang masih lagi dalam tempoh iddah. So itu yang kedua. Adapun yang ketiga, masya-Allah, banyak ini poin-poin yang terkait dengan banyak hukum agama, maka saya berikan fokus kepada apa poin-poinnya lah. Dan yang seterusnya, ketika telah sampai masanya, ke bawah tu kan, ia ini telah habis masa yang ditetapkan di dalamnya, maka tidak berdosa bagi kerabat suami yang telah meninggal, juga kerabat si perempuan, membiarkan apa yang dilakukannya pada dirinya berupa meninggalkan ihdad, iaitu meninggalkan kesedihan, belasungkawa, dan menawarkan dirinya pada pelamar untuk menikahi dirinya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Macam mengaji kat pondok pula kan. Ini kita bercakap tentang hukum yang terkait dengan wanita yang kematian suami yang berada dalam tempoh iddah, dan sekiranya dia sudah melepasi tempoh iddahnya, lepas tempoh, maka tidaklah berdosa untuk dia dilamar. Maka tidaklah berdosa untuk dia bernikah lain. Kubur suami merah lagi, dah sibuk nak bernikah. Tak adalah. Tak tahu apa ini bab hukum. Yalah, pasal kita ni manusia ni, janganlah kalian menafikan apa yang terkait dengan hak manusia kan. Maka seorang isteri kalau kematian suami selepas tempoh iddah, jika nak berkahwin lain, tidaklah menjadi satu kesalahan. Baik, itu yang ketiga. Yang salahnya kalau masih ada suami pergi bercinta pula dengan orang lain, nak pula suami mati cepat. Matilah cepat abang, matilah kan. Senang sikit aku nak kahwin dengan orang lain. Itu memang confirm salah lah tu kan. Tak boleh lah benda-benda macam tu kan. Baik. Kemudian yang ketiga itu juga, kalau kita lihat dalam ayat ini, di hujungnya ditutup dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nasihat. Ada lagi nasihat tentang ayat ini, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sebab itu jangan main-main pula dalam tempoh iddah itu kan. Banyak sangat kan suami isteri yang sudah kematian suami, masih dalam tempoh iddah itulah dia nak pergi kenduri kendara, dia nak pergi sana sini, dia nak berhias, dia tak jaga perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam agama ini. Maka kamu boleh buat apa yang kamu suka kalau kamu nak buat, tetapi ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Hukum adalah hukum lah. Ini bercakap tentang ayat hukum, tapi kita tidak bincangkan secara detail lagi tentang hukum. Ada banyak lagi perbahasan, tetapi kita mengambil ia sebagai jis yang besar untuk kita memahami tentang konteks perbincangan sekiranya seorang suami meninggal, apakah yang perlu dilakukan oleh seorang isteri. Baik, itu yang terkait dengan ayat 234. Adapun ayat 235, maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengahwini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kahwin dengan mereka secara rahsia kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Macam mana tu? Nanti kita bincangkan. Dan janganlah kamu berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Habis iddahnya kita kahwin lah ya. Azam pula kan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa. Dan ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Again, kita lihat di hujung Allah bagi tahu tentang peringatan ini. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terus lanjutkan pada ayat 235 ini. Ayat 235 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud tadi kita sudah bincangkan, dan penjelasannya daripada Al-Aisar. Ini kita terus ambil apakah penjelasan daripada Al-Aisar pada ayat 135. Di dalamnya terkandung pengharaman meminang wanita yang sedang dalam masa iddah kerana cerai atau meninggal. Tidak boleh menikah dengan mereka ini, maka tidak boleh meminangnya kerana di dalamnya terdapat bahaya. Tak boleh meminang mereka. Dalam perkara ini terdapat bahaya. Pinangan itu kadang-kala terjadi kerana menyukai orangnya, kadang-kala terjadi kerana menyukai hartanya, kadang-kala terjadi kerana menyukai agamanya dan juga nasabnya, kan? Hal inilah yang boleh menyebabkan seorang wanita itu mengaku telah habis masa iddahnya, kan? Dia mengaku pula, kan, walhal masa iddah itu belum habis, tapi kerana tak sabar, maka itu bahaya yang akan boleh berlaku. And dengan dia mengaku bahawa dia dah habis dah masa iddahnya, padahal dia belum habis, dan terkadang dia kehilangan kesempatan pula bagi mereka yang masih lagi masih hidup, hilang kesempatan pula untuk rujuk. And pasal tengah-tengah itu ada pula orang masuk mengending. And ini kita cakap kurang ajar. Kalian yang memahami kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan berani buat perkara itu. Kadang-kadang orang baru je bercerai, baru je 2 hari kematian suami, dah adalah lelaki lain yang kurang ajar. Dia sebut kurang ajar lah, pasal tidak mengerti kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pula yang orang baru sahaja bercerai, ini dalam keadaan suaminya masih hidup, dalam tempoh rujuk, dia memang dah lama dah aim, tiba-tiba bercerai je orang tu, terus dia masuk line. Ya Allah, kan? Janganlah macam tu, kan? Kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, kita takut nak buat benda-benda yang macam ni. Terkadang dia kehilangan kesempatan rujuk kepada suami yang telah menceraikannya, dan ini semua diharamkan. Baik, so ini kita bercakap tentang poin yang seterusnya lah, poin yang keempat. Adapun poin yang keempat ini kita lihat. Kalian kalau menguruskan hal nikah cerai rujuk ini, memang banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita kena kena banyak bersabar, kan? Bukannya pasangan suami isteri yang bercerai itu yang kena bersabar, kan? Yang tolong uruskan ni yang kena banyak betul-betul bersabar, kan? Sabar macam-macam lah, kerenah kena sabar, dan yang bercerai itu pula ya Allah, macam-macam lah. Ini tetap hukum lah. Kita bercakap tentang yang keempat ini, yang terkait dengan tidak boleh meminangnya dalam tempoh iddah. Atas cakap tentang lepas tempoh boleh, tetapi diberi peringatan tak boleh pinang dalam tempoh iddah. Tak boleh kahwin dalam tempoh iddah ini. Adapun bila berkahwin juga dalam tempoh iddah ini, kerana tadilah bahayanya bila seorang lelaki dia menyatakan keinginannya dan seorang wanita tu pula dia dah tak sabar, dan dia kata tempoh iddah dia sudah habis sedangkan iddahnya belum habis, maka pernikahan itu dalam mazhab kita tidak sah, maka perlu dipisahkan.
tak boleh perkara itu berlaku. Sebab itu jangan main-main lah. Apatah lagi kalau pernikahan itu berlaku dan mereka sudah bersama, ya Allah, itu lebih bahaya. Sebab itu kena jaga-jaga betul-betul dalam perkara ini. Maka tidak boleh berlaku pinangan, tidak boleh berlaku perkahwinan dalam tempoh iddah itu. Baik, yang seterusnya, dalam permulaan ayat ini, kalau kita lihat seterusnya. Baik, dalam permulaan ayat ini, ia mengandung pengertian tidak berdosanya lamaran dengan sindiran. Adapun lamaran dengan sindiran tanpa menggunakan kalimah yang jelas dan diharamkan, maka itu dibolehkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa bagi kalian wahai orang Islam mengucapkan pinangan dengan sindiran kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, seperti ucapan seseorang, aku ingin menikah, dia kata aku ingin menikah, ataupun dia kata jika masa iddahmu telah habis, berbicaralah padaku jika kamu ingin menikah. Dia taklah cakap tentang nanti kau kahwin dengan aku aku nak nikah dengan kau tak, dia dalam bahasa sindiran. Saya ni sebenarnya nak bernikah tapi taklah cakap saya nak bernikah dengan awak, bahasa sindiran. Ataupun kalau nanti iddah awak dah habis, datanglah bagi tahulah kepada saya kalau awak nak bernikah lagi. Dalam bahasa-bahasa sindiran lah, bahasa sindiran, tidaklah directly. Dalam perkara itu, hal itu dibenarkan. Ayat tersebut juga mengandung penyingkapan terhadap peribadi si lelaki ini. Kalau kita lihat pada poin yang seterusnya, alimallahu annakum satazkurunahun, Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka, menampakkan keinginan kalian untuk menikahi mereka, maka Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi kalian dengan memperbolehkan melamar dengan sindiran tanpa perkataan yang jelas. Maka ini poin yang kelima. Poin yang kelima, sekiranya nak melamar juga, dibolehkan untuk melamar. Poin yang kelima, tetapi lamaran itu bukanlah dalam keadaan yang direct, dia dalam bentuk sindiran, dalam bentuk kiasan. Orang Melayu ni kalau sebut menyindir, lain pula pemahaman dia kan, dalam bentuk kiasan lah, dalam bentuk kias, dalam bentuk berlapik. Itulah bahasa mudahnya kan. Itu yang kelima. Akan tetapi, ini yang keenam pula, janganlah kalian mengadakan janji kahwin dengan mereka secara rahsia. Perkataan ini menunjukkan pada larangan melamar wanita yang sedang dalam masa iddah kerana wafat ataupun talak bain, iaitu talak 3 atau talak yang membuat suami tidak dapat dirujuk lagi. Itu bercakap tentang poin yang keenam. Adapun yang keenam, bagi wanita yang dalam keadaan sudah ditalak bain, yang kita bincangkan talak bain semalam, ataupun dalam keadaan yang sudah kematian suami, maka orang yang macam ni boleh untuk dilamar secara sindiran, tetapi jangan sampai kamu buat perjanjian. Ini adalah dilarang sama sekali. Kamu buat perjanjian nanti kalau dah lepas iddah, jumpa abang nanti kita inilah kita kahwin, buat janji pula, janganlah sampai macam tu Kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, faham sungguh-sungguh, jangan berani-berani nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Itu yang keenam lah, marah pula Yang seterusnya, yang ketujuh, adapun talak raj'i, iaitu talak 1 ataupun talak 2 yang kita bincangkan sebelum ini, maka tidak sah meminang dengan sindiran ataupun dengan kata-kata yang jelas kerana dia masih lagi berstatus sebagai seorang isteri. Yang ini jangan pula pandai-pandai. Sebab tu ada poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh ini, mereka yang dalam keadaan talak raj'i, maksudnya talak yang boleh dirujuk kembali, jangan pandai-pandai pula kamu lama, sama ada secara sindiran ataupun secara perjanjian. Dua-dua tak boleh. Tapi itulah banyak keadaan kita jumpa,
bercerai dengan suami tu pasal dah ada lelaki lain. Itu masalahnya kan. Ini bila kita berkahwin, kita tidak faham tentang apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan buatlah perkara-perkara yang tidak sehaluan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dan juga keluarga kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita ada banyak buat silap, kita ada banyak buat dosa. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun poin yang ke-8, ayat ini mengandung pengharaman akad nikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah hingga habis masa iddahnya, kerana Allah Taala berfirman, wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kamu berazam, iaitu bertetap hati untuk berakad nikah setelah habis iddahnya. Tak boleh kamu membuat akad nikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah hingga habis masa iddahnya. Ini yang ke-8, bercakap tentang hukum haram. Yang ke-9, Allah menutup ayat ini dengan satu nasihat lagi, iaitu bagi orang mukmin, iaitu dengan memerintahkan mereka untuk menyedari bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam diri mereka dan tidak samar baginya sesuatu apapun dari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap batas-batas ini. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu poin yang ke-8 dan juga poin yang ke-9. Ini yang dapat kita bincangkan. Kalau saya dapat catat sedikit poin yang ke-8 dan poin yang ke-9 itu. Yang ke-8, haram bernikah dalam tempoh iddah, tak boleh sama sekali. Adapun yang ke-9, betapa Allah memberikan lagi nasihat-nasihat. Kita sebut sebelum ni, nasihat ini berguna kepada orang yang beriman. Adapun orang yang tak beriman, ataupun orang yang tidak meyakini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak meyakini kepada Al-Quran, kita tidak cakap tentang orang yang kafir, tapi kita sendiri, kalau kita tidak meyakini kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada bila-bila masa sahaja kita yang akan melanggar kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya bila kita bercakap tentang hukum-hukum yang kita bincangkan sekarang ini, yang terkait dengan kematian ataupun pernikahan selepas bercerai. Itu adalah satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Hukum-hukum ini kena jelas supaya kita tidak sewenang-wenangnya melakukan sesuka hati kita. Baik, so hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah 9 perkara yang dapat kita catatkan berdasarkan ayat yang kita bincangkan sebentar tadi. Adapun perkataan yang menjadi highlight pada kita kali ini adalah khitbah. Khitbah maksudnya meminang, khitbah meminang. Sebab itu bukan khutbah lain, ni khitbah, baris ni berbeza. Khitbah maksudnya meminang. Sebab itu kalau orang yang saya nak masuk khitbah itu meminang lah. So ada beza khutbah dengan khitbah, ya. So kita belajarlah satu lagi perkataan. Beza baris sahaja sudah membawa maksud yang berbeza. Baik, ada khutbah nikah tapi ini khitbah maksudnya meminang. Baik, kita nak lanjutkan kepada pelajaran ayat. Yang pertama, penjelasan masa iddah wanita yang tinggal mati suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Dan as-sunnah menjelaskan tentang iddah hamba, iaitu separuh daripada 4 bulan 10 hari itu. Yang kedua, kewajipan al-ihdad, iaitu berduka cita bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, iaitu dengan tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak menampakkan diri pada para peminang dan menetapi rumah yang ditinggalkan suami untuknya, maka dia tidak boleh keluar kecuali ada darurat. Ada darurat dan okey, tapi kalau tak ada darurat, janganlah suka-suka hati keluar berwangi-wangian pula tu. Ya Allah, jagalah. Yang ketiga, haramnya meminang wanita yang sedang dalam masa iddah dan bolehnya meminang dengan sindiran tanpa kata-kata yang jelas. Kecuali yang kita bincangkan tadi lah, kalau talak rajai, jangan pula kamu suka-suka hati nak buat pinangan dengan sindiran. Nanti awak dah habis tempoh iddah nanti, jumpa saya je, suka hati pula kan. Orang tu masih lagi dalam keadaan boleh rujuk,
Jangan meletakkan apa-apa harapan. Yang keempat, haramnya akad nikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah sebelum habis masa iddahnya. Kerana melamar sahaja sudah diharamkan. Barang siapa yang menikahi seorang wanita sebelum habis masa iddahnya, maka mereka berdua harus dipisahkan dan wanita itu tidak halal baginya setelah mereka berdua diberi putusan harus berpisah. Yang kelima, mutlaknya pengawasan Allah pada saat sunyi dan terang dan penghinaan diri dari sebab perkara yang menjerumuskan seorang hamba pada perbuatan yang diharamkan. Kita memahami tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala selalu ada kepada hamba-hambanya. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa perkara yang dapat kita bincangkan berdasarkan Al-Aisar. Mudah-mudahan dengan perbincangan pada kali ini dapat lagi kita faham tentang apa yang berlaku dalam sesebuah rumah tangga. Jadi tidaklah kita gelabah bila berlaku sesuatu, dan kerana kita memahami asasnya daripada Al-Quran ini. Adapun pendetailannya, kalian kenalah berjumpa dengan mereka yang ahli untuk membicarakan dari sudut hukum fiqh dan sebagainya. Sebab itu kita hari ini berdasarkan Al-Aisar. Jadi panduan-panduan yang kita bincangkan juga adalah berdasarkan Al-Aisar. Kalau kalian baca daripada At-Tabari, kalian baca daripada Al-Qutubi, baca daripada Al-Azhar, baca lagi dalam tafsir-tafsir yang lain, ada banyak lagi perbincangan-perbincangan yang lebih lanjut, tetapi kita tidaklah sempat untuk bicarakan semua itu dalam konteks masa yang kita ada ini. Ala kulli hal, saya doakan semua yang penting kita dapat pelajaran untuk betul-betul menjaga keluarga kita, untuk mempertahankan rumah tangga kita, dan sekiranya berlaku apa-apa, kita tahu untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala kerana kita memahaminya, insya-Allah. Hadza billah wa taufiq. Sekadar itu dahulu daripada saya, Muhammad Hafiz Hamzah. Kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.